Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha lahu wa la nadhira lahu wa la mathila lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasyafa minaz zulmah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat murid-murid Ustaz, nama Ustaz Nur Azam Khair bin Muhammad Isnin, guru baru di Sekolah Rendah Agama Tahfiz Tanwiriyah ini. InsyaAllah Ustaz akan mengajar murid-murid semua subjek pendidikan akhlak bagi tahun 3. Okey. Ustaz minta maaf pada yang sesi lepas Ustaz hanya mengirimkan akan video daripada daripada YouTube. Ini Ustaz buat sendiri. Kalau ada apa-apa soalan boleh PM Ustaz. Kan kita ulang balik berkenaan tentang, walaupun Ustaz dah bagi latihan, alhamdulillah ada yang jawab yang dengan baik. Alhamdulillah ramai yang jawab dengan baik. Kita ulang balik, tak ada mengapa. Okey, pertama sekali kita berbicara berkenaan tentang budi bahasa. Okey. Bila nak bicara tentang budi bahasa, maka kita kena tahu apakah itu budi bahasa. Apakah erti dia dan apakah yang kita katakan, yang kita namakan dia itu sebagai budi bahasa. Okay. Pertama sekali, budi bahasa ertinya apa? Budi bahasa ertinya apa? Tutur kata yang sopan dan bahasa yang baik. Ini budi bahasa. Tutur kata yang sopan dan bahasa yang baik. Inilah kita katakan budi bahasa, iaitu sesiapa yang mana ingin bertutur ataupun ingin berbudi bahasa dengan manusia, sesama kawan, dengan guru, dengan keluarga, dengan mak ayah, maka dia perlu bertutur dengan kata-kata yang sopan dan bahasa yang baik. Baru dikatakan dia itu sebagai berbudi bahasa. Okay. Tutur kata yang sopan melambangkan sifat seseorang yang berbudi bahasa dan mempunyai kepribadian yang mulia. Okey. Jadinya orang yang bertutur kata yang baik ini, dia telah melambangkan sifat. Maksudnya orang yang mana dia ini berbudi bahasa, bertutur kata dengan yang baik, dia melambangkan akan kepribadian seseorang. Maksudnya apa? Akhlak dia comel, cantik dia punya, keterampilan terhadap orang yang lebih tua ataupun sesama usia ataupun orang yang lebih muda daripada dia. Macam kita dengan adik kita tak boleh nak terus tengking-menengking. Maka kita kena beri kata-kata yang sopan supaya kita ni berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian kita kena tahu yang Ustaz terus pada nombor 4, berbudi bahasa perlu dalam pergaulan bersama ibu bapa dan ahli keluarga. Berbudi bahasa sekali lagi, apa dia? Tutur kata yang sopan dan bahasa yang baik. Dengan siapa? Dengan ibu dan ahli keluarga. Ibu bapa dan juga ahli keluarga. Kemudian bersama siapa lagi? Bersama guru. Kemudian bersama siapa lagi? Bersama rakan. Kemudian bersama siapa lagi? Bersama dengan orang yang tua. Dengan siapa lagi? Sesiapa sahaja yang kita berurusan. Maksud kita berurusan ni, kita jumpa dia dan kita bercakap dengan dia. Jadinya, budi bahasa kita ulang balik, tutur kata yang baik dengan bahasa yang sopan. Kemudian perlu berbudi bahasa dengan siapa? Dengan ibu bapa, dengan ahli keluarga, dengan guru, dengan rakan, dengan orang tua dan dengan sesiapa yang kita berurusan. Ada 6. Maksudnya siapa yang kita berurusan ni? Contohnya dengan adik kita, maka kita kena berlaku baik.
ataupun dengan siapa-siapa sahaja yang kita jumpa, kita kena berkelakuan ataupun berbudi bahasa ataupun bertutur dengan kata-kata yang baik dan bahasa yang sopan supaya kita melambangkan akan kepribadian yang mulia. Boleh faham kat situ? Berkenaan tentang budi bahasa. Okay. Contoh-contoh bahasa yang baik. Contoh untuk bersama dengan orang tua. Contoh Ha, ni orang tua. Ha, okey. Apa contoh berbudi bahasa yang baik? Salman ni contoh. Kan. Nenek-nenek, mari saya tolong bawakan bakul nenek itu. Nenek pula kata apa? Terima kasih cucu, baik sungguh cucu ini. Nampak kat sini. Dengan orang yang tua. Walaupun orang tua itu bukan nenek kita. Daripada mana sekalipun kan. Tapi kita kena berbudi bahasa dengan dia. Dengan kata apa contohnya. Nenek-nenek, boleh saya nak bawakan beg nenek? Kemudian orang yang orang nenek tu juga dia kena berbudi bahasa dengan orang yang baik dengan dia. Kenalah jawab terima kasih cucu, terima kasih nak, baik sungguh cucu ni. Tu contoh-contohnya. Yang pertama. Tengok lagi contoh yang kedua. Fadli, dan juga dengan orang tua juga. Fadli kata apa? Silakan duduk pak cik. Maksudnya apa? Dalam situasi bas. Mungkin sekarang kuranglah kan kita jumpa dengan situasi bas. Contoh dalam beratur untuk ambil makanan ataupun beratur nak nak scan sebelum masuk ke masjid contohnya kan, kalau solat Jumaat kan. Kalau dulu kan kalau kita boleh pergi solat Jumaat ataupun pergi beratur mana-mana lah, kita beratur nak ambil makanan ke apa semua, kita persilakan orang yang lebih tua. Silakan ke depan dulu ataupun sila duduk pak cik. Pak cik pun jawab terima kasih. Bila dia jawab terima kasih, kita jawab apa? Kita kena jawab sama. Itu namanya budi bahasa. Kemudian berbudi bahasa dengan tetamu. Berbudi bahasa tadi orang tua. Kemudian dengan tetamu. Tetamu ni yang mana ni? Tetamu yang kita katakan dengan sesiapa sahaja yang berurusan. Tanya khabar dia macam mana dan segala bagai. Kemudian berbudi bahasa dengan siapa? Berbudi bahasa dengan kawan, rakan sebaya. Tak boleh nak gaduh. Jangan gaduh. Dengan rakan sebaya macam sekarang COVID, call. Tanya khabar, awak sihat ke? Video call dengan kawan kan. Kan sekarang teknologi mudah. Ustaz, tapi saya tak ada handset. Macam mana? Mak saya tak ada. Pinjam kejap. Mak lepas kerja tu pinjam mak. Nak call kawan boleh? Janganlah call lelaki call perempuan. Lelaki call lah lelaki. Tanya khabar macam mana, sihat ke, kerja rumah apa yang dah siap, apa yang tak faham, segala bagai. Okay. Kemudian berbudi bahasa dengan ibu bapa. Ini yang penting sekali. Sebab kita setiap hari 24 jam ataupun kita akan jumpa je ibu bapa kita. Maka kita kena berbudi bahasa dengan mak ayah. Minta maaf ataupun bila lalu, tundukkan jalan, jangan menonong menonong ke depan. Apa maksud menonong tu? Asyik tunjuk tunjuk belagaknya. Jangan. Itu mak ayah kita yang melahirkan kita 9 bulan 10 hari. Ayah kita yang sara kita. Macam mana tu? Okey. Kemudian kalau ayah kita tengok, contoh yang kedua, bagaimana seorang ibu itu dia kata, tolong serangkan pokok bila mak tengah siram pokok bunga, cakap, mak, boleh saya tolong mak untuk siramkan pokok bunga? Itu juga contoh yang terbaik. Okay. Kemudian berbudi bahasa dengan guru. Lagi-lagi guru yang tengah mengajar kita. Jangan kita berselisih dengan guru, bagi salam. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum ustazah. Jangan lalu sebelah. Duk pandang ustazah, ustaz pandang dia pandang ustaz pula. Kan? Jangan. Kita bila berjumpa bagi salam. Assalamualaikum. Amalkan. 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 Ballighus salam, kata Nabi SAW. Yang mana orang yang mana memberi salam dahulu tu lebih afdal.
berbanding yang menjawab salam. Walaupun hukum menjawab salam itu wajib, tetapi hebatnya sunnah memberi salam ni adalah afdal. Kelebihannya. Okey. Kemudian orang yang buruk bahasa ni macam mana ni? Ni contoh-contoh orang yang buruk bahasa. Moga-moga tak adalah pelajar-pelajar ustaz yang mana berburuk bahasa lah. Buruk budi bahasanya. Antaranya apa ni? Bercakap dengan suara yang kasar, tinggi. Woi ustaz, tiba-tiba kan. Jangan kata gitu. Lepas tu tidak mahu memohon maaf bila melakukan kesalahan. Gaduh dengan kawan. Tak ada seorang pun minta maaf. Sini kata dia ni betul, ni kata dia ni betul. Mulakan maaf kawan-kawan. Jangan duk gaduh. Kita ni kan kawan. Okey. Sentiasa meninggi diri bila bercakap. Aku ni hebat. Aku ni pandai main bola. Aku ni pandai main badminton. Menunjuk kehebatan dia. Jangan. Kod-kod Allah tarik kita punya nikmat tu macam mana. Kemudian tidak suka bertegur sapa. Ni yang ustaz nak tekankan ni. Iaitu bila berselisihan dengan orang-orang yang besar, terutamanya dekat sekolahan contohnya, dengan cikgu lalu sebelah buat apa ni, tak bagi salam. Kemudian sombong dan sentiasa bermasam muka, buat muka ketat je, macam tu, senyum, senyum, jumpa orang yang ni tundukkan apa ni, buat penghormatan macam ni ke, tundukkan dan segala bahagian. Tidak bersyukur dan berterima kasih bila mendapat sesuatu. Contohlah mak ayah bagi RM2 duit poket. Cakap terima kasih ayah, terima kasih mak. Okay. Kemudian menggunakan bahasa yang kesat dan kurang sopan. Contoh guna bawau, dawauhan, bodoh ke, ataupun apa-apa yang carutan-carutan yang lain. Okey, jadi sampai di situ sahaja dahulu untuk kali ini. Walaupun video ni sekejap, dalam 12 minit, tapi harapnya dapat bermanfaat kepada semua. Wallahu a'lam. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.